Okay. Okay, lepas turn on editing tu pergi ke kursus kita. Pergi ke weeks kita yang mana kita nak letak assignment tu lah. Contohnya add activity or resource, pilih assignment. Klik add. Okay, namakan assignment kita ni. Contohnya saya bagi kat sini assignment 1. Kat sini description ni boleh nak letak atau tak. Biasanya description ni kita letak sila hantar assignment sebelum tarikh due date yang kita nak letak lah. Sebelum apa ni kat sini sekejap. 14 Mei. Okay, lepas tu Dia tak nampak skrip. macam mana? Ataupun dekat Kalau saya nampak skrip tadi kat sini saya tak nampak skrip. tak nampak skrip. Skrin dia. Skrin yang dia tunjukkan tu saya tak nampak. Tadi dah share dah tadi rasa. Memang tapi tiba-tiba hilang pula. Okay, nampak tak? Sekarang nampak. Okay. Klik assignment macam tadi, lepas tu namakan assignment kita. Contohnya assignment 1. Lepas tu description ni, letaklah apa-apa yang letak soalan kita ke ataupun bila tarikh hantar assignment tu. Lepas tu display declaration on course page ni enable kan. Lepas tu kalau kita ada lampiran assignment boleh upload kat sini. Okay. Kalau submission form ni kita boleh enablekan dia lah bila student boleh hantar dan sampai bila student boleh due date dia lah. Biasanya Moodle akan bagi tempoh selama seminggu. Lepas tu remind me to grade by ni ialah reminder untuk lecturer untuk marking assignment student sebelum tarikh ni. Secara default ni, student akan Moodle akan bagi tempoh seminggu selepas tarikh due date. So untuk submission types ni, boleh pilih sama ada nak submission student dijawab secara online text atau upload file. Kalau nak online text, pastikan word limit ni enable dan berapa patah kataan student boleh type. Contohnya saya bagi 3,000. Contohlah kalau nak buat online text lah. Masa sekarang ni saya disable. Okay, lepas tu maximum number of upload files ni. Biasanya kita kalau letak satu lah. Senang. Lepas tu, accepted file types ni penting. Pastikan student upload file submissionnya jenis PDF. Kalau selain dari itu, kita tak boleh nampak. Kita tak boleh nak marking paper student tu nanti. Nanti saya tunjuk lah. Choose kat sini. Tekan choose kat sini. Pilih. Allah. Razi. Interface problem Razi. Tak apa. Saya buat semula. Tapi tak apa, buat sekarang ni biarkan dulu. Tapi make sure lah student hantar file type PDF. Kena cover lah ke student tu.
Lepas tu feedback types ni ialah features-features yang kita boleh bagilah masa kita marking paper student nanti, assignment student nanti. Lepas tu group submission setting. Kalau sesiapa ada buat grouping kat course dia, kena enablekan ni. Yes. Lepas tu nak untuk pastikan semua participate, enablekan require all groups members submit. Ni, kena enablekan yes ni. Kalau nak semua orang participate lah, bukan saja leader. Group leader. Lepas tu, grouping for student groups. Ni pilih grouping student mana yang kita nak student kita jawab untuk assignment ni. Kalau tak assign group, assignment akan diberi secara default. Maksudnya tak ada group lah. Contoh saya buat kat sini grouping 1. Lepas tu yang ni grade. Grade ni yang kita akan buat untuk grading method ni secara rubrik. Maximum grade ni kita tentukan yang berapa maximum grade untuk assignment kita. Contohnya 100 point. Lepas tu grade to pass. Grade to pass ni tentukan berapa kita nak bagi markah daripada grade maximum grade ni. Contohnya saya bagi kat sini 70 untuk pass. Then habis setting, save and return to course. Dia Ya. maximum grade saya celah sikit lah. Yang maximum grade tu kita kena tengok dalam kita punya file DCI tu, untuk tugasan tu berapa kita allocate. Katakan tugasan tu 30 markah, maka maximum grade tu kita buat 30 markah lah. Oh, maximum grade 30 markah. Dia ikut pecahan dalam DCI tu. Oh, okay. Grade to pass. Tu optional lah. Biasa tak buat. Tak. Okay. Lepas habis setting ni, boleh save and return to course. Okay, lepas How about sorry how about activity completion? activity completion. Masa set assignment tu, Activity completion tu kita optional lah, sama ada kita nak student kita complete tak assignment kita. Ni. Student can manually mark activity as complete ni memang tak boleh buat manual lah. Kita kena, kalau ada syarat, kalau kita nak student tu complete kita punya assignment, kita kena ni klik kat show activity as complete when conditions are met. Maknanya student tu kena view and student tu must submit this activity to complete it. Kena enable lah yang ni. Baru dia punya activity tu complete. Activity Activity completion ni kita biasa guna untuk attendance lah. Sebab dia ada report untuk activity completion ni. So report activity completion kita boleh guna sebagai attendance. Jadi kalau kita tick yang ni, maksudnya kita nak track ini sebagai attendance. Biasa assignment kita tak track sebagai attendance lah. Kita pulang lah, boleh je nak tick pun tick lah. Nanti dia akan keluar dari report lah. Okay. jadi tak perlulah untuk assignment benda ni. Ada Sarah. Tak bersalah. Ada Sarah. Thank you. Okay. Okay,
Okey, untuk mulakan grading secara rubrik, klik kat assignment kita. Lepas tu dekat tepi menu ni, cari advanced grading bawah assignment instruction. Advanced grading, pastikan change active grading method to rubrik yang kita setting awal-awal tadi tu lah. Lepas tu klik define new grading from scratch. Namakan rubrik kita. Contoh description ni boleh letak apa-apa lah untuk rubrik assignment ni. Contohnya saya letak kat sini markah rubrik dinilai mengikut kriteria sekian lah yang kita tentukan kat sini lah. Klik untuk edit kriteria dan klik untuk edit level. Boleh tambah kalau nak ada lebih dari kriteria. Kat sini boleh tambah juga kalau ada lebih daripada 2 points. Contohnya saya buat kat sini. Kriteria jenis grafik. Level ni dikira macam skala pemarkahan lah. Contohnya kat sini very poor, average, ataupun good, ataupun excellent kalau ada tambah kat sini excellent. Content. Atau copy. Tak payah apa ni, klik banyak-banyak kali kan. Apa ni, template bagi rubrik ni tu tak ada. Teacher apa ni, Sarah boleh Google lah apa contoh-contoh rubrik. Okay. Okay. Habis apa ni? Habis setting, klik save and make it ready. Okay. Lepas apa ni, student dah submit kita punya assignment ni, kita boleh start grading. Boleh grade. Klik grade ni untuk start grading lah. Pastikan apa ni, file submission yang student. Pastikan file student submission student tu jenis PDF. Kalau tak, tidak keluar kat sini. Kat sini ni kosong lah sebab tak ada lagi student submit. Lepas tu yang kalau nampak ni, sini ikon-ikon feedback yang kita boleh marking untuk paper assignment student. Contohnya kat sini kalau ada yang salah macam tak betul, boleh klik pangkah. Kalau ada yang betul, boleh klik betul. Boleh reset balik kalau salah. Lepas tu, kita juga boleh bagi komen.
Dah sekian-sekian lah. Okay, lepas tu untuk start grading ni, guna rubrik ni boleh klik kat sini. Macam kalau jenis grafik dia teruk, boleh letak very poor. Kita tekan yang very poor, content dia boleh klik salah satu. Klik antara satu ni, tak boleh klik banyak-banyak. Okay, ataupun kat sini boleh bagi komen. Nak besarkan boleh klik kat sini. Okay, untuk komen grafik. Grafik tak cantik ke apa tu, untuk konten berapa good, kita bagi good ke atau let submission ni kita sepatutnya salah lah. Ni apa-apa kriteria lah kita boleh bagi kat sini. Ni lah contoh saja untuk letak kat sini average. Boleh komen untuk setiap kriteria. And then boleh bagi feedback keseluruhan. Okay, untuk apply grades feedback to entire group, kita boleh pilih grades yang kita bagi ni bagi untuk semua sekali ahli member tu, ahli group tu. Kalau tak, kalau kita klik no, maka yang kita bagi ni kena secara individu lah. Better yes lah supaya senang kerja. Okay, lepas tu notify student ataupun tak nak lagi, kita save change ataupun save and show next. Save and show next untuk next marking lah. Salah. Ya. Itu untuk rubrik, untuk itu saja. Ya, doktor? Ya, yang notify student tu tak payah klik ke? Notify student ikut kita. Kalau katakan saya klik, dia terus pergi kepada student ke? Ya, betul. Bila saya dah buat pembetulan ni, maksudnya dia student akan terima lah komen saya. Ahli grup tu akan terima. Okey, lagi satu, masa tadi yang format dokumen kan? Yang dia tak dapat tunjukkan, yang format dokumen tu mesti wajib PDF ke? Kita recommend PDF lah sebabnya kalau pelajar bagi PDF, kita boleh senang marking kat sini. Ruang kat sini ni. Kalau student bagi dokumen, file dia tak keluar kat sini. Okey. File dia tak keluar kat sini. Dia akan keluar macam ada lampiran kat sini, kita kena download dulu. Tengok. Lepas tu marking secara tempat lain lah. Bukan dalam ni, marking tempat lain. Lepas tu kita boleh upload balik file yang kita marking tu kepada student. Data PDF lah. Thank you. Okay. Itu je setakat ini untuk assignment dengan grading secara rubrik. Ada apa-apa soalan ke? Dia. Yep. Jadi markah rubrik kita dah buat scale dia. Lepas tu markah yang kita bagi adalah 30. So rubrik automatically change everything lah. Maksudnya Rubrik akan kita tak payah buat apa-apa. rubrik akan kira auto kira. Kat sini ada nota. Kat sini ada nota macam mana pengiraan rubrik. Tapi
pengiraan ini berdasarkan kepada markah yang kita tetapkan, kan? Betul. Okey. Grup untuk student tu boleh buat daripada awal ke tukar grup kan? Macam mana? Tak jelas lah doktor. Grup ni kena setting daripada awal kan? Tapi kan sometimes dalam kelas dia bertukar member group semua tu, yang tu macam mana kita nak ubah ya? Mulalah dekat grouping nanti. Edit semula kat grouping kita tu. Kena macam, saya rasa macam student kena bagi tahu lecturer lah siapa dalam group dia. Dan kita boleh edit semula dalam grouping dalam khusus klik kita ni. Keguannya. Maknanya kita boleh ubah lah group member tu in between. Betul. Boleh ubah. Okay. Itu ada lambat bro. Lepas tu nak tengok apa ni senarai yang kita dah bagi grading tadi dekat view all submission lah. View all submission. Macam mana student boleh set up early group. Set up early group kita buat masa create khusus. Masa kita create khusus mula-mula tu. Macam kat bawah ni kan, bawah dia punya kat group kita ni, saya punya internet lambat pula. Tak apa, lihat saya tunjuk yang tu. Nak create group. Okay, Doktor. Share screen je. Okay, untuk create group Group dekat kita punya course administration ni. Okay. Under course administration dia ada users, dia ada group. Okay. Klik dekat group tu, dia boleh create lah group ni. Contoh dia boleh banyak group lah untuk satu-satu aktiviti lah. Contohnya assignment ni dia group lain, assignment lain group lain pula. Kita boleh create tu. Yang tu yang grouping ni lah. Tak apa, kita buat satu tu contoh. Okay, katakan ni group untuk assignment 1 kita buat group. Okay. Ni kalau kita nak buat lah, kita nak suruh student register sendiri pun boleh. Saya tunjuk yang kita nak buat dulu. Okay, ni group A. Kita kena bagi enrollment key. Tapi kita nak buat sendiri, tak payahlah. Saya je lah. Okay, lepas tu create lagi group. Kita buat 2 group lah. Group B. Okay, save changes. And then member dia ni add foreign user. Okay, kita untuk group A kita pilih 2 orang ni. Control nak klik ni, control tu jangan lepas lah. Okay, add. Ini group A. Okay, untuk group B pula back to group. Okay, nampak lah group A ada 7 orang. Group B klik kat sini, add to remove user, pilih lagi. Okay, betul back to group. Kita boleh tengok lah sini senarai ahli dia. Ini group A, ni group B. Okay, katakan group yang ni kita nak buat untuk assignment 1.
Kita pergi dekat grouping, create grouping. Sebab dekat aktiviti dia akan tengok grouping kan, dia tak tengok yang group yang tadi tu, group A, group B, dia tengok grouping ni. Dia katakan ini assignment. Okay. So kita kena add lah group mana. Edit ni. So ni dekat gambar orang tadi ya. Gambar group ni. So kita pilihlah group mana untuk assignment ni. Itu grouping. So ni senarai student group A, group B untuk assignment 1. Katakan untuk assignment tu kita nak tukar group 1, group A tadi tu orang lain, group B pun orang lain. Mungkin kita nak buat 3 kumpulan ke untuk assignment 2 pula. Okay, so kita buat group lain. Okay, katakan kumpulan 1. Okay. Dan kumpulan 2. Ini pelajar dia akan berada dalam 2 grup lah. Untuk assignment 1 dia masuk grup A, grup B ni. Assignment 2 kumpulan 1, kumpulan 2. Ini pun sama, kita add grup ni. Okay. Kumpulan 2, add remove user. Pilih lagi. Add the groups. Okay. Dan kita kena create groupings. Okay, katakan grouping ni untuk assignment 2. Changes. And then kena pilih group mana lah. Nak ambil group sedia ada, just klik group A, group B lah. Tapi sekarang ni kita nak group yang lain. So inilah. So bila kita add activity nanti dia tak tanya group ni. Dia akan tanya kita nak assign ke group mana. Group yang ni lah. Assignment 1 ke assignment 2. Okay. Ada soalan? Soalan? Aha. Yang masa grouping itu, masa doktor pilih nama tu, bila saya data add group, dekat add and remove, nama student tak berkurang, sama je lah. Sekejap tengok kurang tak. Dia macam tak kurang, 23 student bila saya pilih. Yang dah ada kumpulan tu dia ni kurang ni. Kurang Tapi tengok yang baru Tengok yang baru. Yang baru tengok kurang tak. Tapi saya rasa mungkin tak kurang ni sebab dia tak tahu kumpulan mana. Kecuali kita edit kat grouping ni. Kita create kumpulan ketiga. Kumpulan ketiga, add remove group. Mesti 23 dia tak kurang So kita kena hati-hatilah bila nak create group tu. Dia ada satu cara lagi, paling senang lah. Paling senang kita buat random saja. Cara pertama manual lah, kita key in seorang-seorang. Okay, paling senang kita buat auto create je group ni. Okay, klik auto create. Okay, katakan kita nak buat nama ni. Okay, group nama start dengan besuk. Dan alias ni apa? Kita sama ada, ni number maintain macam tu lah. Ni dia akan auto generate So ni code dia kena buat macam tu lah. Nanti mungkin dia akan jadi besuk 1, besuk 2, besuk 3. Okay, so number of group auto create. Berapa kita nak dalam satu group tu? Katakan saya nak 5 orang dalam satu group. Okay, select member for grouping. Okay, ni random kita ambil random. Then preview dulu tengok. Grouping name So grouping name pun kena terus masuk.
Kecuali kita nak letak dalam assignment 1, assignment 2 tadilah. Yang ni katakan kita nak buat grouping baru. Assignment 3 pula. Assignment 3. Review dulu. So inilah dia akan auto create ni. Ada yang group 4 orang, ada group 5 orang. Dia auto lah ni. Besuk A. Alias tu dia jadi huruf. Kalau hash mungkin dia jadi nombor kot besuk 1. Maintain lah besuk A pun tak kisah. So ni untuk assignment 3. Okay, assignment 3, grouping assignment 3. Dia akan guna besuk A, besuk B ni. So kalau kita pilih aktiviti tu, and then kita pilih grouping dia adalah assignment 3, so group ni yang akan applicable lah untuk assignment tersebut. Okay, ni kita buat random, tadi kita buat manual, ni kita buat random. Satu cara lagi, kita suruh pelajar tu sendiri yang register. Cara dia adalah, kita kena create aktiviti. Okay, edit setting khusus kita nak add aktiviti, sorry. Kita nak edit on khusus kita. Go back khusus. Okay, turn editing on kat bawah ni yang sini. Okay, saya add kat sini. Group self selection. Okay. Add. Sini. Pilih kumpulan. Boleh set bila dia boleh pilih. And then kita nak, tapi kena group, nama group tu kita kena create dulu. So katakan kita dah buat tadi assignment 1, assignment 2, yang assignment 3 saya tak save tadi. Assignment 1, assignment 2. Kita ambil assignment 2. Okay, so kita boleh limit satu group tu berapa orang. Jadi siapa yang dah masuk tu tak boleh masuk lah. Kalau dah cukup 15 tu. Ini minimum kan, maksudnya kena cukup minimum. At least katakan 3 orang, maksimum katakan 12. Ini kalau dia boleh masuk banyak grup lah, kita buat satu lah. Seorang boleh masuk satu grup saja. Okay, yang lain biar je macam tu. Then save lah. Okay, so nanti pelajar akan buka ni, dia akan pilih lah dia nak masuk grup mana. Dia akan klik lah, become member ni ke, kumpulan 1 ke, kumpulan 2, dia klik lah mana-mana. So dia akan masuk lah kumpulan tersebut. Okay, itu cara, 3 cara untuk create. Doktor, untuk yang ini, Ya. untuk student, kita akan bagi masa untuk mereka buat kumpulan ni kan, contohnya lah. Lepas tu, saya boleh guna activity completion tak? Masa ni? Okay, kita tengok, rasa ada kot. Sekejap Okay, kita tengok apa setting untuk activity completion. Edit setting. Ni ada activity completion. Okay, student must view. Dia buka saja dia dapat lah. Masuklah dalam report tu. Okay, untuk sebab kita nak guna activity completion ni sebagai attendance, kalau boleh dekat nama ni, okay, sama ada depan atau belakang, terpulang lah. Kita letak tarikh. Okay, contohnya ini untuk attendance bagi 31 hari bulan 5. Letak macam tu. Supaya bila kita print nanti, kita tahu. Sebab nanti kalau kita print, dia tak ada tarikh tu. So kita letak siap-siap dekat situ tarikh. Mungkin pukul berapa? Pukul 10, kelas pukul 10 sampai pukul 11 kita suruh buat aktiviti ni. Bila kita print nanti, dia akan ada nama tu dan ada tarikh serta masa. Jadi tu boleh jadi sebagai attendance lah. Kita save contohnya. Kita save, tengok macam mana view dia dan report untuk attendance. Semua aktiviti kita nak set sebagai attendance, kena set lah activity completion tu. Kita pergi dekat report, activity completion. Okay, tengok sini. Macam ni tak tahu ni hari bila ni. Yang ni saya dah letak tarikh. Kalau boleh kita letak depan sebab dia akan jadi macam standard lah. Macam ni panjang, baru nampak tarikh kan. Kalau kita buat letak depan tarikh ni, dia akan standard lah sebab length dia sama kan, panjang dia sama. Dia nampak lah sini 31/5, ini 15/3. So
Report ni kita boleh print lah, kita boleh nampak ni siapa yang dah masuk. Yang tik-tik ni kita boleh record lah sebagai dia hadir. Kalau kita nak buat kehadiran tu tamat bila, kena letak lah tadi tu. Kena enable lah dia punya completion date tu. End date bagi aktiviti tu. Kalau dia masuk tapi selepas daripada kita set tu, maka boleh kita kata dia tidak hadir lah. Tunjuk balik lah yang activity completion. Yang ni So kalau kita set yang ni, kalau dia masuk 8 hari bulan, dikira tidak hadir. Ataupun masuk pukul 10:08 dikira tidak hadir. Nama dia dekat report tadi kira tak tick lah. Thank you, Doktor. So assignment ada lagi nak tanya? Kalau pengalaman doktor kan, doktor pilih student ke atau student pilih sendiri? Saya tak suka buat kumpulan. Memang saya akan buat seorang-seorang. Individual assignment. Pengalaman saya tak pernah ada assignment kumpulan. Dia boleh buat kerja kumpulan tapi bila nak submit ke apa ke, semua kena individu. So kalau katakan kumpulan satu tu 5 orang akan submit assignment yang sama. Lepas tu masa kita nak menilai tu, setiap satu kita kena menilai lah. Sebab saya tak menilai apa dia hantar tu, sebab biasa saya buat interview. Saya akan panggil seorang-seorang, saya tanya kat mana tentang assignment dia buat tu, sebab dia boleh bincang pun dia nak buat apa-apa. Kita nak assess kefahaman dia. Dia buat assignment tu, dia faham tak dia buat tu. Jadi saya akan tanya seorang-seorang. Mungkin projek sama je dia hantar. Jadi saya akan tanyalah kalau nak buat ni kat mana ubah. Kalau saya ubah ni kat mana you kena kemas gini. Saya akan tanyalah. Untuk make sure betul-betul dia faham lah. Walaupun kerja berkumpulan tapi saya akan tanya seorang-seorang. Kecuali kita nak access group work. Kumpulan pembahagian, cara dia bahagi kumpulan tu lain lah kot. Kalau kelas ramai lain kot doktor kan. Kalau kelas lebih daripada 100 kan, katakanlah. Method lain kot, approach lain kot. Kadang kalau ramai pun saya buat juga. Saya panggil 3 orang sekali masuk. Saya tanya soalan sama je. Saya semua bagi markah penuh. Saya kata based on assignment you bagi ni, saya bagi 30. Tengoklah kalau assignment dia tu okey, 30/30. Kalau tak okey, 20/30. Lepas tu saya kata saya nak bagi soalan ni, saya nak semua orang jawab depan saya, tulis atas kertas. Salah, saya akan potong markah. Jadi dia akan varies jugalah antara setiap orang tu. Walaupun dia dah dapat 30, lepas tu kita tolak lah, kita tanya seorang-seorang. 3 orang serentak lah kita tanya dan kita tolak markah terus. So rubrik akan berbeza lah untuk setiap orang. And masa interview tu, doktor macam mana, rekod ke? Ataupun just tanda rubrik je? Tanda rubrik je cukup. Okay, thank you. Okay. Wish nak tunjuk kat kanan. Wish apa yang kita nak tunjuk? Boleh kita fokus lah apa yang semalam daripada question tu saya tunjuk cara kita nak buat random question. Okay, contohnya kita buat quiz kan. Okay. Buat satu quiz tapi quiz biasa tu rasa semua tahu kan. So, ini kita nak buat quiz yang ada random question. Ni ujian 1. Okay. Tak apalah, kita set default je. Tunjuk cara nak buat random question lah. Kita buka balik ujian ni, edit questions. Okay, sebelum kita nak buat random question ni dia memerlukan bank soalan baru kita boleh buat random question. So kita pergi bila masuk quiz ni, dia ada bawah ni question bank, under quiz administration ada question bank.
Okay, bila kita klik tu dia ada bawah question bank ni ada question, categories, import, export. Import, export ni kalau kita guna Microsoft Word, soalan kita dalam Microsoft Word kita nak import. Okay, export ni soalan yang dah ada kat sini kita nak export ke dalam Excel ataupun Microsoft Word. Okay, so import ni dia ada format dia, kita tak boleh buat format sendirilah, so kena ada format dia. Cuma saya nak tunjuk macam mana kita nak buat secara manual. So pertama sekali kita kena ada kategori. Okay, klik kategori, katakan untuk ujian 1 ni kita nak tambah kategori, dia ada default ni. So untuk ujian 1 ni kita akan tambah kategori. Dia ada, kalau saya ni saya tak pasti orang lain macam mana. Semua kursus-kursus yang lain dia akan ada lah kat sini ni. Okay, kalau kita ada kursus lain dia akan keluar semua sini. So kita kena tahulah yang kita nak buat ni adalah untuk ujian 1 ni. Okay. So kita pergi dekat bawah sekali dia ni ada, kita kena buat tadi question bank tu kita nak buat untuk kursus ataupun untuk ujian tu. So sekarang ni saya nak buat untuk ujian ni sebab mungkin untuk kursus ada question bank lain. So klik je kat sini, top for ujian 1. Katakan ini mungkin untuk random question daripada topik 1. Okay, add kategori. Okay, so dah ada topik 1. Dan kita buat satu lagi, random question daripada topik 3 atau topik 2. Ini pun untuk bawah ujian ruan juga ni. Check kategori. Okay, katakan dah ada 2 ni. So kita boleh add lah soalan. Okay, buka yang ni, topik 1 ni. So create lah question untuk topik 1 ni. Contohnya ini kita buat essay lah. Okay, essay. Katakan ini question 1. Ini question 1. Ini tulis soalan lah, tulis soalan yang penuh. Katakan setiap soalan ni kita bagi 5 markah untuk essay. Save. Okay, kemudian kita ni dah ada satu soalan, create lagi soalan lain bawah topik 1 ni. Essay juga. Satu lagi kita jangan tulislah question 1 tu sebab nanti dekat kita punya kertas soalan tu dia akan keluar bukan question 1 lah. Question 1 tu keluar benda lain kan. Ini biasa dia tulislah soalan tu terus lah. Okay. Cuma saya buat contoh ni question. Cuma nombor ni tak perlu tulis lah. Sebab kita buat random nanti student akan dapat, dia dapat question tu, dia akan tanyalah kita question 1 ni tak ada lah. Itu sebab kita random jadi kalau boleh sini teruslah soalan. Ini bincangkan kepentingan sosial. Sebab soalan je tak perlu tulis nombor lah. Ini pun 5 markah. Attachment ni kalau kita nak suruh dia lukis ataupun nak suruh dia upload something kena bagilah attachment ni. Mungkin kalau nak lukis susah lah kalau nak guna komputer. Okay, masih lagi under mana ni so ni bincang ni. Ni question 1 ni. Ni pun tukar sikit. Cuba yang ni explain about apalah. Nampak nombor sebab nanti confuse pelajar tu, dia tak nampak question 1 sebab dia random. Okay, kata kita buat 3 soalan 3 soalan. Essay lagi. Yang ni describe lah. Describe about. Markah 5 markah sini. Save. Okay, sudah ada 3 soalan pada topik 1. So topik tu create another. Okay, question bank. Okay, topik tu tak ada lagi soalan, kita buat lagi. Mungkin topik tu ni MCQ ataupun saya ambil essay lah. MCQ ni panjang pula nak buat kan, kena sediakan answer. Saya buat essay je.
Okay. Ini topik tu. Ini analyze. Okay. Ni pun 5 markah. Save. Okay, klik lagi bawah topik tu. Essay lagi. Ini kita buat differentiate lah. 5 markah. Okay, dan satu lagi question. Kita buat 3 sebab best soalan ni kena banyak lah sebab kita nak random. Kalau satu soalan saja dia tak jadilah random tu. Okay, soalan ketiga kita suruh riliskan. Right, so kita dah ada ujian ni dah ada question bank untuk topik 1 dan question bank untuk topik 2. Ada 3 question dah dalam. Okay, so ini kita hanya klik question bank. Kita belum masukkan soalan dalam kita punya quiz. So ini masih lagi quiz kita. Edit setting. Okay, so dalam ujian 1 ni belum ada soalan lagi ya. So ini pun kita tengok lah. Kalau ujian kita dalam DCI tu 20. Sini make sure 20 lah. Okay. Okay, so dia tak kira berapa markah dalam ni, dia akan total up balik jadi 20. So add from question, add a random question lah. Okay, random question kita random question, kategori, pilih kategori daripada topik 1. Okay. Tak nampak pula. Okay, tak apa. Ni interface je. Tak perlu bimbang. So kita nak daripada topik 1 ni, daripada 3 soalan, berapa soalan kita nak random, kita nak ambil. Katakan kita nak ambil kalau 1, dia akan ada 1 je lah soalan. Kalau 2, dia akan ambil 2 soalan daripada kategori yang topik 1 ni. Maksudnya, soalan tu akan random. Pelajar mungkin kata soalan daripada topik 1 tu, soalan A, B, C. So pelajar A mungkin dia akan dapat A dan B. Pelajar B dia akan dapat soalan B dan C. Dan seterusnya macam tu lah. Mungkin pelajar lain akan A dan C saja. So dia random. Tapi 2 soalan daripada sini. Add je lah. Okay, so ada 2 soalan. Tapi dia random lah ni. Tengok yang ni. Tak nampak lah sebab dia random. Dia akan pilih secara random. Kita tak nampak soalan ni. So sini tadi kita dah buat ini 5 markah. Tapi sini dia override balik 1. So kita boleh kena terbalik lah 5 markah untuk yang ni. Klik kat pencil ni 5 markah. Ini pun klik. Kena enter. Klik kat sini 5 and then enter. Klik kat sini 5 markah juga, enter. Okay. So ni untuk topik 1. Tapi random lah. Dia tak nampak lah soalan ni. Kita preview mungkin nampak kot. Okay, tapi ni random lah. Pelajar lain dia tak nampak lah soalan ni. Tengok. Saya klik ni. Sekejap keluar explain about. Klik lagi. Keluar describe about. Klik lagi. Bincangkan kepentingan. So dia akan lain-lain. So dia tak sama view pada pelajar. Okay, so dah dapat 2 ni. Add lagi from question bank daripada topik 2. Topik 2. Dekat sini. Apa pula? Cikgu sikit. Topik 2. Okay, silap lah saya buat. Kena add a random question. Okay, daripada topik 2. Ini dari segi interface nanti kita betulkan lah. Random question. Okay, daripada topik 2. Berapa random question kita nak. Katakan daripada topik 2 ni 1 je.
So katakan ada 3 soalan, 2.2, 2A, 2B, 2C. So bila kita buat satu, ada pelajar yang akan dapat 2A, ada pelajar yang akan dapat 2B, ada pelajar yang akan dapat 2C. So add random question. So macam ni lah. Kalau nak split ni, just klik yang ni, dia akan jadi page 2 lah ini. Kalau dah buat macam ni, tak perlu shuffle lah. Memang soalan ni tak sama antara seorang student dengan student yang lain. Kalau dalam question bank kita tu ada 10, kita buat 2, lagilah possibility untuk dapat soalan sama tu susah lah. So sama juga yang ni, default dia adalah 1 so kita kena override balik sebab kita kata yang ni maka ada 5. Katakan dia ni 15 kan, tak cukup 20 nanti dia akan buat lah. Contohnya student tu score 10 dia betul yang ni 10. Jadi 10 per 15 dia akan kali untuk dapatkan 20 ni. Kali 20. Maka penuh. Ada soalan tak? Dr. Lan, kalau macam ni, kita boleh bagi final exam lah. Kalau ikut cara Dr. Lan ni, yang ini tak boleh tipu kot. Student tak boleh tipu. Tapi satu kegangan adalah menulis dengan menaip, dia ambil masa lama kot untuk menaip. Kan? Betul. So macam mana nak bagi tetapkan buat masa? Soalan yang itu buat soalan lah yang buat 2 jam tu tak ada 2 jam kan. Cuma soalan kita tu kena tapi yang dia lain kan. Dia mungkin akan ambil masa lama untuk katalah saya punya andaian. Mungkin student dia kita lebih cepat tulis kot. So 2 jam tu macam katalah macam mana? Kalau doktor macam mana? kita tengoklah contohnya sebelum ni kalau soalan periksa bersemuka tu, soalan 1 ni katakan 15 minit kan. Kita anggarkan 15 minit. Jadi ini dah setengah jam je ni. Tapi bila kita buat online, contohnya kita nak bagilah buffer time 5 minit. Jadi soalan 1 ni 20 minit. Ni 20 minit. Jadi berapa soalan tu dia akan berkurang lah. Cuma saya nak beritahu kalau kata boleh buat final exam, kelemahan final exam dari segi menipu lah. Okay. Sebab kita buat online, kita tak tahu siapa yang jawab. Katakan dia suruh ayah dia jawab ataupun abang dia jawab. Nanti kita tak boleh nak tahu. Jadi sebab tu kalau boleh, jangan buatlah final exam tu. Sebab final exam masa dia terhad. Satu lagi, bila terhad ni, katakan waktu ramai-ramai orang ambil tu, hari tu ada 2-3 orang komputer dia rosak. Ataupun tengah-tengah dia buat, rosak. Maka kita kena buat ujian kedua dalam minggu tu juga. Katakan esok tu dia ambil untuk ujian kedua, rosak lagi. So apa kita nak buat? Pening dah macam tu. Dan satu lagi, kalau kita buat secara konas, kita tukar peperiksaan akhir tu jadi continuous assessment, kita boleh buat dalam minggu perkuliahan tu. So in case katakan kita nampak student ni macam tak berapa perform, tapi bila jawab exam perform je, so kita ada masa untuk kita validate dengan pelajar tu, call dia ke, tanya balik ataupun suruh dia ambil balik dan kita interview dia ke. Tak semua orang lah yang kita suspect je lah. So ada masa, dari segi masa tu lah. Faham. Okay, so kalau take home exam macam mana Dr. Lan? Take home exam boleh je. Cuma dia menyusahkan kita lah kot nak kena marking tu kan. Take home exam dia submit ikut mana? Ikut klik juga. Macam assignment. Cadangan Dr. Lan better situasi macam ni kita buat CA ajalah. Continuous assessment. Senang kot. Assessment. Betul? Okay. Thank you. Sebab peperiksaan akhir pun dia mesti juga buat online. Jadi sama je, baik guna ambil kelebihan yang continuous assessment tu sebab kita ada masa untuk kita. Katakan kita tengok semua orang dapat A ni, takkan kita nak buat macam tu kan. Sebab kita tengok, ataupun kita tengok semua jawapan sama, nak buat macam mana.
Kalau dalam final exam tak ada masa dah. So, kalau dalam continuous assessment kita boleh buat exam lain lah. Kita rasa ni semua meniru, saya ignorekan yang ni, so kita buat yang lain. Okay, thank you. Okay, kemudian nak import markah-markah dalam klip ni ke dalam CQI Marks. Saya tunjuk sikit. Kita pergi dekat quick links ni. Ada tools for lecturer, ada CQI Marks ni. Okay, quick link, tools for lecturers, CQI Marks. Okay, kita pilih kursus yang kita export tu. Ini yang ni. Dia akan ada banyak lah. Okay, so kita pilih je. Mungkin ada yang kita buat tu bukan untuk ambil markah pun. So dia markah penuh percentage ni kita tak boleh ubah dah. Ini yang saya kata kita set yang tadilah, yang maximum grade tu. Kalau tugasan tu 30, kita buat 30 lah. Jangan buat 100. Kalau tak kita nak download nanti, kita kena convert balik yang markah 100 ni. Okay. Kita buat siap-siap. Contohnya ujian 1 tadi kita dah buat 20. Okay. Then ketika ujian 1 kita ambil, and then yang ni kita ambil, yang ni kita ambil. And then tugasan yang ni. Berapa dah? Pulang lah. So untuk ni mungkin kita set up lah. Kuis 1 ni CLO mana. Just pilih lah kat sini. Tekan test 2 ni CLO 2. Ini CLO 2 juga. Untuk tugasan ni CLO 3. Jadi semua konas lah, tak ada final. So ini ada 4, ada 3 CLO kan. Katakan kita buat 2 saja CLO guna klik. CLO lain guna CLO 3 kita buat guna platform lain. So tak ada dah ni. So yang kita akan pilih kat sini CLO 1, CLO 2 sajalah. CLO 3 kita tak buat dekat klip. Jadi dekat bawah ni total CLO kita kena buat 3 lah. Supaya CQI tu yang generate Excel tu nanti dia akan ada 3 CLO. Walaupun dekat klip kita buat untuk 2 CLO saja. So kita pilih 3 lah. So dalam kes ni kita dah ada CLO 1, CLO 2 dan CLO 3 dan memang 3 CLO. Waktu CQI. Kita akan preview dulu senarai markah pelajar. Nampak total 70 lah. Okay. And then kita boleh download kat sini . Kalau tengok kat sini dia dah tukar nombor metrik dah betul. Nama pun kita ambil nama sebenar, bukan nama dekat klip. Kita link dengan sistem dekat BPA tu lah, sistem pelajar lah. Kita buka kita punya yang dah download tu. Okay, so keluarlah dalam format CQI kita. Okay. So katakan kita buat assignment lain, boleh tambah lah dekat sini macam biasa lah, boleh tambah lagi ni. Okay. So ni markah pelajar keluar lah. Ini markah daripada klip lah, dia akan keluar. Dah format CQI. So tak perlu buat apa-apa dah. Mungkin yang ni kena tukarlah sikit. Ini pun tukar sikit, ini tukar sikit. Ini pun tak perlu tukar apa-apa. Laporan ni kena buatlah sikit penerangan CLO dan ulasan. Itulah. Okay. Katakan satu lagi tugasan ni. Ni tak cukup kan. Ni berapa ni? Baru 70 . Ni final tak ada. Ni baru 70 markah. Katakan kita nak convert jadi 100%. Sebab sini kita tak betul lah. Dia mesti 100% untuk CQI ni. Katakan untuk tugasan A ni kita nak convert jadi daripada 30 kita nak naikkan kepada 60. Okay, so kita buat kat sini.
Sebab ini sama dengan yang ni bahagi 30 kali 70 kali 60 lah. Kita nak naik ke 30 markah lagi. Dan kali 100. Okay, dan kita scroll down. Kali 100. Ni Excel je lah untuk convert markah tu lah. Okay, so 15 dia dah convert jadi ni. Tapi yang ni kita tak nak ambil kira. Kita nak ambil kira yang ni dah. So yang ni kita tukar lah. CLO 3 ini adalah password. Ini adalah tugasan A lah. Okay, ini kita buat dah jadi 60 markah. So ini kita dah just delete yang ni. Delete yang atas ni. Delete yang ni. Kita dah dapat 100%. Kalau kita nak convert lah, dia maksudnya daripada clip lah. Okay. Dr. Lan, yang nak naikkan markah ni 60% kena ada justification kan? Ataupun kita boleh naikkan macam tu je? Untuk nak pastikan dapat 100 markah ni. Yang tu boleh tanya dalam taklimat. Oh, tapi hari pukul 9.30 tadi taklimat tu. Sebab setiap perubahan yang kita buat tu kena melalui Senet. Kena justify. Dia duduk kat sini. Ada tu apa? Memang kena justify dan kena masuk Senet lah. Masuk Senet. Taklimat. Ada isi orang nanti. Tak boleh lah buat macam ni kan, Dr. Lan? Tak Tak, ada. maksud saya kata dalam Senet nanti kita dah beritahu quiz 1 10, test 1 10, ujian 20, tugasan 60. Dalam Senet kita dah lulus tu. Cuma dalam klip tadi tugasan kita dah buat di 30% kan. Jadi kita kena naik lah tugasan tu kepada 60. Tapi yang nak kenaikan ni kena dapat permission daripada Senate lah. Dia macam formality je. Okey. So dia tak adalah macam detail tu. Cuma itu sebab perubahan kepada peperiksaan, melibatkan peperiksaan akhir. So syarat dia kena melalui Senat. Sebab itu kita kena masuk Senat. Tapi tak adalah justifikasi macam JK PAU tu, tak. Nah, dapatkan kepastian je. Kerana banyak kan 30 markah tu. Ya. Thank you. Tapi mungkin sebelum kita conduct assessment tu, kita dah ada Senet lah. Jadi bila kita tugasan tu memang kita akan buat untuk 60% lah. So, rubrik dia kita kena tukar lah kepada 60%. Alright. So, itu sahaja ni. Ke ada apa lagi nak tanya? Okay, untuk marking yang saya ulang balik. Dr. Lan tik-tik kan, aktiviti tu, markah yang macam tadi yang yang ni. Ini test 1, quiz 1, test 1, ujian 1 ni semua based on kita punya aktiviti kan? Yang kita buat dalam klip. Ini bukan Dr. isi sendiri Dia automatically created kan? Okey. Dia automatik ambil semua yang ada markah. Kalau kita buat forum ada markah pun dia akan keluar lah kat sini. Dan kita pilih lah apa yang berkaitan dengan CLO untuk CQI ni. Kan? Okay, thank you. So kalau assessment yang sebelum ni, yang kita tak bagi markah dekat klip, cuma kita suruh dia hantar, kita bagi markah manual. So dia tak akan keluar lah kat sini maksudnya. Tak keluar lah kat sini. Tapi kita boleh download dalam CQI tadi tu dalam Excel. Dan kita key in balik lah dalam Excel. Jadi kita masuk manual lah. Kena manual lah. So nanti dalam kita nak audit khusus tu, adakah itu benda-benda tu dia akan tengok yang dekat klip ni? Biasa dia akan tanya contoh kita buat apa ni, contoh kita bagi markah tu.
Jadi kalau di FIK memang setiap yang kita, kalau macam assignment tadi yang kita contoh-contoh tu, kita kena letak dalam file khusus. Dia akan tengok tu lah, dia, selain daripada tengok markah tu, dia nak tengok juga cara kita bagi markah. Mungkin 2-3 macam tu lah. Tapi tak semestinya kat klik lah kan. Dalam file khusus je lah. Dalam file khusus. Jadi dia tak tengok, oh biasa dia nak kat file khusus je. Jadi mana-mana yang dekat klik tu kita print je lah. Lepas tu nanti siapa yang akan determine, sebab dalam kita punya garis panduan tu, kita dah kata satu chapter yang kita ajar tu, dia kena ada tiga komponen tu kan, 40, 40, 20 tu. Okay. So kat situ dekat mana kita, maksudnya siapa yang nak kena verify benda tu? Satu-satu khusus, satu-satu topik tu. Ke ataupun kita kira overall je macam biasa? Dia kira overall je, dia bukan standard pun. Itu adalah cadangan supaya pembelajaran tu efektif. Dia tak nak lah semua buat letak video je pun tu, tak buat apa-apa. Dia tak nak lah macam tu. Jadi untuk pembelajaran efektif kena ada 3 benda tu. Tapi kalau dia letak video je tapi student semua score, tak tahu lah, mungkin efektif lah kot pembelajaran tu. Maksudnya Dr. Lan, kita boleh buat manual dengan gunakan e-clip. Dua-dua pun kita boleh ambil kira lah. Boleh? Yeah, okay, thank you. Not necessary use medium of e-clip lah. Betul. Okay. Kerana to avoid. Kalau clip ni semua dah ada kat sini, record dah ada kat sini. In case kita lupa nak print, kita boleh tengok balik clip dan boleh print lah. Kalau tempat lain tu, kita guna WhatsApp ke, Telegram ke, kalau dah lama tu nak cari balik susah lah. Okay. Thank you. Okay. Tak nampak, tak boleh nak grade lah. Ni nak grade ni kena tunjuk ya dah ada attempt baru boleh tunjuk. Untuk quiz untuk assignment dia keluar senarai pelajar tu. Untuk quiz kalau ada attempt baru boleh tunjuk cara nak grade tu. Keluar. Okay, ada soalan lain? Dr. Lan, ada CQI, CLO ni, ada tak tempat lain kita kena isikan? Macam tadi CLO just numbering aja kan? Kita tak elaborate, okay CLO 1 tu apa? CLO 2 tu apa? Tu dekat file Excel tu, bila dah download nanti, bila dah download file tu, manually type lah. Kena manually lah. Dalam sistem ni kita tak boleh isi mana-mana maksudnya? Betul. Okay. Download file tu, yang ni lah kita kena ini tahu. dekat belakang tu kan. Sini kena masuk dah CLO. Saya ingat yang ini kita boleh, bila kita, I thought clip ada bahagian di mana kita boleh isikan CLO 1, 2, 3. Tak ada. Tak ada, okey. Macam faham semua dah kan? Tak ada soalan dah ni. Mark percentage boleh edit jika belum bagi markah. Kalau dah bagi markah, masalah sikit lah. Dengan kita dah bagi markah 30 per 30 pada 90 pelajar tu. Lepas tu kita tukar percentage dia. Ada masalah sikit, bukan panjanglah cerita. Kalau boleh betulkan mark percentage sebelum bagi grade tu. Student memang boleh tengok ke markah tu?
Student bila kita dah bagi markah tu kita kena setting lah maksudnya contohnya kuis lah, kuis ujian ni. Kalau default dia takkan nampak So bila kita dah habis marking semua, kena buat review option ni pada quiz. Tak boleh klik. So dia kena, bila after the quiz is closed, kata kita dah nak bagi pelajar tu nampak markah dia, kena tick lah yang ni. Ini kenapa tak boleh ni? Mungkin sebab tak ada timing ni. Dia tak tahu bila close. Okay, bila dah ada timing, kita bolehlah set ni. Maksudnya bila quiz close, maksudnya 7 Mei pukul 10.42 dah close, maka kita boleh reveal dia punya markah dia. Kalau kita ada bagi feedback, tick je, overall feedback ke, right answer. Jawapan dia betul atau salah. Ni kita save. So selepas ni dia buka quiz yang sama, dia akan nampak markah dia lah. So sama juga dengan assignment. Bila dia buka assignment tu sebelum ni dia untuk upload. Sekarang ni bila dia buka, dia akan nampak senarai feedback kita dan markah dia. Dan dia pun ada menu ni, grade ni, dia boleh nampak juga ni. Tapi ni campur dengan grade-grade yang lain lah. User report ni contoh paparan dia. Dia akan nampak lah assignment yang dapat berapa, quiz dia dapat berapa. Untuk setting ni saya rasa agak complicated sikit, so saya ignore lah. Kalau boleh untuk markah pelajar tu kita dah buat dalam CQI tadi tu, kita upload balik lah untuk senang dia tengok lah. Tapi untuk satu-satu aktiviti tu memang student boleh tengok lah markah dia berapa. Untuk keseluruhan tu, dia akan tengok macam ni lah. So basically kalau default dia akan keluar semua yang tadilah, yang macam saya tunjuk CQI tadi tu, dia akan keluar semua. Jadi dia tak tahu mana satu yang dia ambil sebagai markah. Ini saya dah setting lah, so dia akan filter yang berkaitan sahaja. Okay, kalau presentation video, macam mana cara setting terbaik untuk evaluate dalam klip? Ini kita buat assignment. Bila kita buat assignment tu, kita tak perlu suruh dia upload dalam kita punya sistem ni. Suruh dia bagi link saja, sama ada dia upload kat YouTube ataupun dia ada Google Drive, dia letak kat Google Drive. Dia bagi link. So assignment kita tak perlu upload file, so kita tak perlu tick lah file submission ni, just buat online test saja untuk dia buat link tu. Okay, so dan kita buat rubrik dekat sini. So bila kita buka tu, kita tengok video dan kita terus tick kat rubrik, save. Kita tengok video next pula, tick dekat rubrik and then save. Itu cara yang pada saya cepat lah. Ataupun kalau nak guna Excel pun terpulang lah. Cuma Excel tu kita kena key in lah, lambat sikit kot. Dan kita tak nampak kita key in tu rubrik dia macam mana, kita tak nampak. Kalau klip ni kita nampak dah. Contoh kalau kita nak beritahu grammar error, kita nampak dah rubrik yang pertama ada lebih daripada 20 mistake. Kalau markah pertama dan markah 5 ada 1 hingga 2 mistake saja. Jadi kita nampak, kita tick saja. Lagi senang lah kita nak ingat untuk bagi markah tu. Okay, kalau grouping yang self selection tadi, grouping tu boleh diguna untuk beberapa assignment atau setiap assignment kena buat group baru. So, kalau assignment yang lain tu kita maintain group yang sama, boleh gunalah yang sama tu. Tapi kalau assignment lain tu, group lain pula, so kena create group baru. Okay.
Dr. Lan, yang ini kita boleh create carry mark ke? So, bila student boleh Yang view. boleh lah. Cuma nak senang kita guna Excel je kalimat tu. Kita upload je lah Excel tu. Dia kalau nak study, boleh study sendiri lah. Saya tak nak ajar sebab dia complicated sikit lah. Okey, okey, Dia okey. dekat gradebook. Dekat gradebook ni. View gradebook. Yang ni lah dia kena set up dulu. Okey, okey, okey. Tak apa. Pandai je. Macam ni. Nak fahamkan yang ni. simplify. Jadi biasa saya pun sendiri saya tak guna yang ni. Saya buat dalam Excel. And then kita upload Excel tu sebagai kalimat dia. So dia boleh tengok jugalah. Okey, okey. Untuk video kita tak galakkan dia upload ke dalam klip ni. Sebab bayangkan kalau setiap orang 25 meg upload. Maksimum kita bagi 25 meg untuk file size ni. So, kalau 25 meg orang upload. Ada 1000 pelajar. So dalam 25 gig lah. Dan bukan isu space saja, dia isu performance server kita. Takut kita duduk tengok video dekat server, orang lain nak buat quiz jadi slow. Sebab tu kita tak galakkan lah. Kalau boleh, dia upload dekat YouTube ataupun dia letak dekat Google Drive ke apa. Ataupun guna Uniza Drive ke apa. Ataupun kita buat kita punya space sendiri yang student boleh upload dalam tu. Guna Google Drive pun boleh. So sudah upload je dalam tu. Cuma apa yang pelajar buat, dia bagi link supaya senang. Kita klik saja terus dia akan link. Maksudnya video tu kalau letak kat YouTube, YouTube lah punya server yang akan proses video tu. Dia tak kacau kita punya klip tu. Dan saya tak langsung kita mengajar pelajar tu kemahiran ICT lah sebab dia tahu macam mana nak upload dalam YouTube. So next time kalau dia ada produk apa-apa pun, dia tahu macam mana dia nak advertise produk dia melalui YouTube. Ataupun suruh lah kalau Instagram pun suruh dia bagi link Instagram. Kalau dia letak dalam Facebook pun suruh dia bagi link dalam Facebook dia tu supaya kita boleh access. Soalan kita boleh pindah ke students and grouping under account A, klik pensyarah A ke pensyarah B. Export group nampak macam ada ni, saya tak pernah try lah. Export group ke import group, rasa ada tadi import group tu. Saya tak pernah try. Soalan lain? Kalau tak ada, kita boleh tutup lah kot. Okay, so sebagai peringatan, esok kita akan mula tutup klip ni. Dan setiap fakulti akan ada address baru untuk akses kepada klip. Tapi dia still lagi boleh guna www.klip.uniza.edu my. Cuma bila masuk nanti dia akan ada menu-menu yang diklik lah kalau server dia, kalau dia daripada fakulti FBING, kena klik dekat ikon FBING lah untuk masuk klip. Lepas tu kita dah dedicated server tu untuk setiap fakulti lah. Supaya tidak berlaku congestion pada network server Uniza tu. Masuk semua kena tukar baru lah. Tak, sama je. Sama je lah. Sama je. Kita connect dengan email kita. Okay. Siti sama Dr. Lan? Apa yang sama? Server kan, kalau different server ni. Okay. Dia punya function macam mana Dr. Lan? Dia punya kita... Sama je. Kita duplicate je. Okay. Saya jawab soalan ni nanti bila saya kita dah dapat check dengan Dr. Soilan, sepatutnya Dr. Soilan yang ada kalau boleh saya Ada soalan je, tak berapa dengar lah. Soalan tu. Okey. nak nampakkan di sini perkara ni
Okay. Okay, tak apa, yang ni kita punya account sendiri. Kita akan bagi link lah nanti untuk video rakaman untuk sesi hari ni. So, sekianlah. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada semua. Ya. Dan kalau ada masalah, Steve boleh contact direct saya ataupun Diha ataupun Taipan. Gunakan link yang kita dah share lah sebelum ni. Okay, sekian. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua.